Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan Microsoft Project, yang mana Microsoft Project ni adalah salah satu planning tool yang digunakan untuk kita membuat planning dan juga scheduling. Di samping itu juga kita boleh menggunakan software ini untuk monitoring and control sesuatu projek pembinaan itu dengan lebih efektif. Okay, yang mana untuk basic kepada Microsoft Project ini, yang mana dia mempunyai type of the planning file. Yang pertamanya adalah baseline file. Baseline file yang mana initially untuk planning lah. Maknanya baseline ni untuk kita menyediakan planning. Manakala untuk tracking file ni biasanya untuk monitoring dan juga control. Dan new baseline file ni adalah untuk schedule updating ataupun revise program, ataupun sekiranya ada perubahan kepada schedule kita, kita boleh revise semula. Okey, untuk melakukan schedule updating. Baiklah, so sekarang ni kita akan pergi kepada Microsoft Project. Saya akan ajar ni adalah Microsoft Project 2013. Walau bagaimanapun tidak jauh berbeza lah dengan Microsoft Project 2016. So anda boleh mengikuti dia punya term-term ataupun ikon yang ada dalam Microsoft Project masing-masing. Interface-nya adalah tidak jauh berbeza lah, yang mana mungkin kedudukan sahaja, kedudukan dia punya interface itu saja. Okey, jadi untuk kita melakukan planning, saya akan tunjukkan satu contoh bagaimana untuk kita membuat planning dan juga schedule untuk construction of the house Parit Raja, yang mana untuk start date. Okay, ini adalah project information yang perlu kita ada untuk kita melakukan penjadualan ataupun scheduling. So kita kena ada start date. Start date yang ni sebabnya slide dah lama. Jadi untuk yang ni saya akan buat 1 April 2020 dan finish pada 30 September 2020. Itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Kemudian ini contohnya contract sum dia RM 200,000. Kemudian working calendar, Sunday is now working day. So kita akan set kita punya jadual itu, yang mana Sunday ini adalah 6 working days. Manakala untuk holidays state and federal, kita kena check cuti yang terlibat di sepanjang duration project duration tersebut. Itu di sepanjang tempoh 6 bulan itu, apakah cuti-cuti yang terlibat di dalam 6 bulan itu, supaya kita boleh masukkan ke dalam kita punya schedule, dan ianya boleh diambil kira semasa ataupun tempoh 6 bulan itu boleh dikecualikan untuk cuti tersebut. Okey, ini adalah WBS ataupun Work Breakdown Structure yang telah disenaraikan, yang mana seperti mana kita belajar slide yang sebelum ini. Dalam proses planning dan juga penjadualan, yang pertama sekali adalah kita perlu assign ataupun identify the activity yang terlibat dalam satu projek tersebut. So dalam identify itu, maknanya kita boleh refer dokumen kontrak ataupun plan ataupun spesifikasi BQ dan sebagainya, untuk kita menyenaraikan work breakdown structure, detail aktiviti yang terlibat dalam projek tersebut. Sebagai contoh, ini adalah WBS list yang telah disenaraikan untuk pembinaan banglo Parit Raja. Okay, dalam format Microsoft Project, kebiasaannya dia perlu paling minimum kena ada 2 milestone, iaitu project start dan juga project finish. Itu paling kurang, paling minimum perlu ada 2 milestone untuk kita mengetahui bila start dan bila
finish, bila projek tu kena siap. Macam tadi tempoh tadi adalah selama 6 bulan. Maknanya kita kena make sure kita punya scheduling kita mestilah di dalam 6 bulan ya, walaupun kita mempunyai kapasiti untuk menyiapkan projek itu dalam masa pendek daripada 6 bulan. Tetapi disebabkan oleh kehendak klien 6 bulan, kita kena buat 6 bulan. Ini adalah untuk kepentingan kontraktor itu sendirilah. Okey. So dalam WBS ini adalah contoh ringkas saja. Kalau ikutkan kita perlukan breakdown downs lebih detail tapi ini adalah untuk pembelajaran, kita ringkaskan saja, iaitu untuk pembinaan banglo di Perak Raja perlu ada project start, kemudian kena ada preliminaries. Preliminaries ni adalah kerja-kerja awalan seperti performance bond ataupun insurance, establish and remove site office, progress report. Yang ini adalah under preliminaries. Okey, kemudian land acquisition, pengambilan tanah, kemudian kerja-kerja tanah, earthwork. Under earthwork dia ada site clearing, excavation, backfilling and levelings, piling works, building works. Okey, building work kita pecah kepada 3, iaitu structure, architecture, mechanical and electrical. Untuk structure pecah kepada 3, iaitu substructure, superstructure, roof trusses. Manakala untuk architecture, kerja-kerja architecture ni termasuklah kerja-kerja ikat bata kan. Ini kerja wall, floor finishing, kerja-kerja mengecat iaitu external dan juga internal. Manakala untuk kerja mechanical and electrical dia pecah kepada 2 bahagian, iaitu kerja electrical untuk wiring, soket dan juga switch. Manakala untuk plumbing pecah kepada 2, iaitu piping dan juga sanitary features. Okey, selesai untuk building work, dan kita pergi kepada infrastructure. Untuk infrastructure pecah kepada 2, iaitu road dan juga drainage, TMB and water supply. Okey, dan kita akan buat testing and commissioning supaya kerja ini akan mendapat lulusan CCC ataupun Certificate Completion and Compliance. Okey, kemudian barulah last sekali itu project finish. So jadi kita akan setelah kita menyelesaikan WBS berdasarkan kepada BQ ataupun dokumen kontrak ataupun plan tadi, so kita masukkan ke dalam Microsoft Project. So sekarang ni kita akan buka Microsoft Project. Okey, Microsoft Project 2013. Okey, kita pergi pada new project atau blank project. Okey. So untuk itu kita dah buka ini. Sebelum kita copy paste activity tadi ke dalam Microsoft Project, yang pertama sekali kita perlu set the start date. Okey, bagaimana untuk set start date? Okey, pergi kepada project. Okey, pergi pada project dan pergi dekat project information. Okey, so kita tukar kepada start date project tadi. Kita nak start pada 1 bulan 4 2020. So dia ada kat sini current date. Okey, project. Okey, standard calendar. So yang ni kita tak ubah, kita akan hanya ubah pada start date saja. Kemudian kita akan klik OK. Kemudian yang seterusnya kita perlu mengubah dia punya set the working schedule. So kita akan set working schedule untuk exception days dan juga working schedule. So macam mana nak pergi ke situ? So kita akan klik dekat change working time. Okay, change working time. Okay, jadi kita pergi pada work week.
yang mana kita nak pada hari Sabtu ni bekerja, hanya hari Ahad saja yang cuti. Macam mana nak buat? Kalau kelabu ni non working, so yang putih ni working. So pergi dekat work week, kemudian klik dekat details. So kita akan pergi dekat hari Sabtu ini, kita assign dia sebagai specific working time. Specific working time. So masukkan masa 8, dan di sini kita edit kepada pukul 12 PM. Okey, kemudian dia akan masuk balik pada pukul 2 PM dan habis kerja dalam pukul 5. Okey, kemudian klik OK. So kita akan dapati pada hari Sabtu, Saturday ni dia akan bertukar kepada color putih, iaitu color putih adalah working word. Maknanya kita dah ubah kalender kita seperti mana yang dikehendaki, iaitu kita hanya cuti pada hari Ahad saja. Okey, kemudian bagaimana untuk kita setkan, masukkan cuti di sepanjang 6 bulan tersebut. So nak masukkan cuti, kita pergi pada exception days. So masukkan kat sini, contohnya raya puasa. Raya puasa pada 24 bulan 5 24 bulan 5 sehingga 25 Okey, kemudian apa lagi? Awal Ramadan kita patut awal Ramadan dulu Awal Ramadan. Awal Ramadan pada Ramadan ni pada 24 bulan 4 24 bulan 4 24 bulan 4. Okey, so kita overlapping yang ini tukar kepada 24 jugalah 24 bulan 4. So okey, so kita akan dapati di sini dia akan ada color biru ni, maksudnya exception days dah masuk So kalau kita kena semak lah, kena semak di sepanjang 6 bulan tersebut apakah cuti yang terlibat. So kita akan masukkan ke dalam exception dan okey, dah klik OK. So barulah kita akan copy ke dalam sini Sebelum copy, kita akan masukkan insert, klik kat sini di atas ini, right click, dia macam Excel juga. Kemudian kita akan insert column. So kita akan cari WBS, dia berada di bawah WBS, Word Breakdown Structure. So kita akan copy dekat sini So kita akan copy satu persatu start daripada tajuk, mesti ada tajuk copy. So kita akan masukkan di sini Banglo Baik Raja. Okey, project start. Okey, prelim. Kemudian okey, kita copy tulisan saja yang dash tak perlu. Okey, performance bonds and insurance. Kita copy sebaris saja, tidak perlu edit. Yang mana bawah anak dia kita tidak perlu backspace lah, supaya ke sini tidak perlu. Kita just buat satu level saja, satu level saja dengan yang lain. Kita akan ubah selepas inilah. Establish and remove offsite office. Okay, progress report. Okay, baik, kita dah siap pun copy and paste semua WBS start daripada project start sehinggalah project finish. So sekarang ni kita akan susun mengikut levels of WBS, yang mana untuk dalam
dalam Microsoft Project ni mestilah ada satu sahaja tajuk ya. Mesti ada satu sahaja tajuk, supaya contoh kat sini tajuknya adalah Banglo di Paik Raja mesti ada satu sahaja tajuk lah. Sekali sekarang ni dia ada 34 task, tetapi levelsnya adalah ada 34 topik lah kalau kita tengok kat sini kan. So kita nak jadikan satu sahaja topik, macam nak buat? Kita akan highlight kan, klik left, klik, kemudian hold, tarik ke bawah. Okey, kemudian kita akan indent kan, dia pergi dekat task, kemudian cari simbol macam ni, indent task, klik kat sini. So dia akan jadi di bawah satu tajuk, yang mana yang lain akan jadi 1.1, 1.2, 1.3, sehinggalah 1.33. So sekarang ni kita ada satu chapter saja. Okey, kalau kita klik yang kat sini, so semua sekali berada di bawah Banglo in Paik Raja. So dengan ada yang macam ni, maka dekat sini kita akan boleh lihat dia punya cost. So kita boleh insert column cost, dia akan total lah, dia akan total secara keseluruhan sebab dia satu tajuk saja. Jadi untuk kita planning ni, make sure tajuk itu ada satu saja. Ini perlu, penting kalau tidak nanti dia punya cash flow ni tidak betul lah. Cash flow ataupun jumlah total duration, all duration, dia akan silap kat situ. Ini basic yang pertama. Kalau tidak ikut yang ini, maka dia akan jadi awak punya schedule tidak betul. Okey, so boleh buka kembali. Okey, kemudian milestone. So milestone perlulah, dia tidak boleh ada sub di bawah dia. Mestilah, sebab kita nak masukkan milestone, dia punya durationnya equal to 0 lah. Okey, kat situ. Okey, kalau kita masukkan start ini kosong, dia punya duration dia akan jadi, tak ada, nampak kat sini ada diamond. So diamond ini menunjukkan milestone. So kita masukkan kosong pada project start dan juga project finish. Mana itulah itu adalah milestone yang pertama. Okey, jadi sekarang ni barulah kita akan mengenal pasti subtopik. Contohnya preliminaries, di bawahnya adalah seperti mana kalau kita tengok di sini, di bawahnya dia ada performance, bond, establish dan juga progress report. Kita akan masukkan di bawah tu. Macam mana masuk? Sama tadi, left. Okey, kita ambil performance bond sehinggalah progress report, kemudian kita akan klik indent. So dia akan jadi prelim, dia akan jadi tajuk. Okey. Okey, jadi performance bond ni akan jadi 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3. Okey, untuk land acquisition tidak ada subtopic. Earthwork dia ada. Earthwork di bawahnya adalah site clearance dan juga excavations. So kita akan indent. Okey, jadi 1.4.1 untuk site clearing, 1.4.2 untuk excavation. Piling pun tidak ada subtopik. Kalau kita tengok di sini, tidak ada subtopik. Building dia ada 3. Dia ada banyak level kat sini. Okey, kita tengok untuk building. Okey, untuk building work dia ada 3. Dia structure, architecture dan juga electrical sehinggalah sanitary fitting. So kita hold semua, select semua sekali di bawah building. So kita akan indent. So indent kan dia ke bawah. Okey, barulah kita akan pergi pada structure. Structure dia ada bawah dia kan. Substructure, superstructure dan juga roof trusses. Indent lagi. So dia akan jadi macam ni. Architecture pula dia ada wall. Okey, sampai sini. So kita akan indent. Okey, untuk mengecat ini dia ada 2, internal dan juga external. Tu indent lagi ke bawah. Okey, manakala mechanical electrical dia ada yang ini. So kita akan tolak ke bawah. Dan di bawah electrical pula ada wiring dan juga socket. Okey. Manakala untuk plumbing dia ada 2, iaitu piping dan juga sanitary features. Okey, macam itulah cara untuk kita melihat. So level BS
Ini perlu dikeluarkan untuk kita sebagai untuk kita refer lah dia punya levels itu betul. Manakala infrastructure dia ada di bawahnya ada road dan juga TMB and water meter supply. Indents testing and commissioning, okey, sama. Okey, sekarang dah siap kita siap untuk levels WBS. So sekarang ni kita boleh semak kita punya WBS dengan menggunakan view. Pergi dekat view, so pergi dekat outline, so kita boleh lihat untuk level yang pertama. Level yang pertama sudah tentulah tajuk kita, iaitu 1. So kita akan buka level by level. Level yang kedua, so level yang kedua adalah ini saja. 1.1 project start, 1.2 prelim, 1.3 land acquisition, 1.4 earthwork, 1.5 piling, 1.6 building work, 1.7 infrastructure, 1.8, 1.9. So kita akan buka kepada level yang seterusnya, itu level 3. So dia akan view untuk sehingga level yang ke-3. Okey, nampak kat situ. So kat sini adalah level yang keempat, structure, electrical and mechanical. So kita akan buka untuk level yang keempat. So level keempat, okey, nampak kat sini untuk painting ni ada. Okey, kita buka level yang ke-5. So level yang ke-5, okey, maknanya untuk kerja kita ni adalah sehingga level yang ke-5 saja. Okey, jadi sekarang ni kalau tengok kat sini task mode, task mode ini dia ada yang macam ni, ada yang tanda soal. So yang ni untuk kita planning, biasanya kita akan menggunakan auto schedule. Ini dia ada dua lah, yang ni auto schedule, kalau macam ni manual schedule. So okay, kita select untuk kolom ini dan kita tukar dekat sini manual dan juga schedule. Untuk yang ni kita akan menggunakan auto schedule, lebih mudah. Tukar kepada auto schedule. So bila kita tukar pada auto schedule, so dia akan untuk dekat sini dia akan bermula pada 1 bulan 4 2020. Sebab tadi start date project start kita pada 1 bulan 4 2020. Okey, jadi dah siap dia punya itu. Sampai di sini saya rasa okey. So sekarang ni dekat sini dia akan ada start and finish. Dekat sini start finish ni sama saja sebab kita belum masuk lagi, kita belum assign lagi dia punya duration. Okey. Untuk memasukkan durations, biasanya masukkan duration ni dia ada calculation dia lah. Calculation sama ada kita menggunakan parametric method ataupun menggunakan biasanya engineer yang berpengalaman, dia boleh estimate untuk kerja-kerja tersebut beberapa hari lah, berdasarkan pada pengalaman untuk kita mengestimate kerja tersebut berapakah duration yang perlu diambil. Kalau untuk JKR punya standard JKR, biasanya dia akan minta kontraktor tersebut setiap aktiviti di dalam Microsoft Project durationnya tidak boleh melebihi 20 hari. Tidak boleh melebihi 20 hari walaupun kerja itu, contohnya kerja-kerja concrete structure, saya rasa melebihi 20 hari, tetapi dia nak juga supaya paling maksimum 20 hari. Macam mana kita nak buat kalau macam tu? Maknanya kat sini JKR minta kerja itu perlu dipecahkan. Mungkin kalau kita nak concrete structure itu, kalau keseluruhan structure memang melebihi 20 hari, tetapi kita mungkin boleh pecahkan kepada sub. Mungkin di bahagian A kita buat di sebagai bahagian A dahulu. Kerja-kerja itu mungkin tidak melebihi 20 hari, kita kecilkan skop dia. Tetapi banyaklah aktiviti yang terlibat. Mungkin untuk konkrit, untuk konkrit kolom, mungkin untuk 20 hari itu, mungkin kalau kolom itu ada 100 batang, mungkin kita akan buat 20 batang saja untuk tidak melebihi 20 hari. 20 batang yang pertama, 20 batang yang kedua, kita akan pecahkan dia punya aktiviti itu lebih detail untuk memastikan kerja itu tidak boleh melebihi 20 hari. Apa reason dia? Kenapa JKR minta begitu? Kerana
untuk memastikan skedul yang dibuat itu lebih efektif dan logik untuk diguna pakai. Kalau kita letak tempoh terlampau panjang, maknanya untuk pekerja mengikuti jadual tersebut, dia tidak akan jadi efektif. Tidak akan efektif sebab kalau tempoh yang lebih panjang, biasanya seorang pekerja itu tidak boleh imagine apa yang akan berlaku. Kerana tempoh terlalu panjang, mungkin dia orang tidak akan efektif, proaktif, sebab kata tempohnya terlalu panjang. Jadi dia orang akan rehat. Jadi kalau kita buat tempoh pendek, so dia akan melihat kerja itu dan dia akan mematuhi jadual tersebut. Okay, itu reasonnya kenapa. Tapi kalau untuk contoh yang di sini, kalau kita tengok kat sini, dia punya kerja ni boleh didetailkan lagi. Jadi untuk yang ini mungkin kita akan buat lebih 20 lah, sebab dia punya aktivitinya tidak detail. Tidak detail. Jadi kita boleh masukkan lebih 20 hari ya. Jadi kalau untuk submit projek ke JKR tu perlu kerja-kerja ini perlu ditambah lagi, perlu didetailkan lagi ya. Contohnya lah untuk substructure ni banyak. Substructure ni ada banyak, foundation, stump, ground slab, pecahkan. Untuk kerja-kerja foundation, picat, satu item lagi, pecahkan lagi. Superstructure banyak, tiang, slab, so kita pecahkan. Untuk kerja-kerja tiang itu sendiri pun ada start daripada formwork, start daripada reinforcement work, ada kerja-kerja concreting, dan sebagainya. Jadi perlu detailkan. Jadi untuk yang ini saya akan melebihi 20 hari kerana kita tidak detailkan. Ini untuk tujuan pembelajaran sahaja, supaya skedul yang kita buat ini boleh disiapkan dengan lebih cepat. Okey, jadi kita akan masukkan based on pengalaman saja ini. Jadi kita masukkan untuk performance bond 7 hari. Yang ini kita masukkan 3 hari, progress report 1 hari, lab acquisition kita masukkan 7. Okey, set clearance kita masukkan 14, excavation 14, piling work kita masukkan dalam 30 hari. Okey, maybe di sini kita masukkan 30 hari 14 saja untuk satu banglo 2 minggu. Okey, substructure ni kita masukkan 28 hari, superstructure 28 hari, roof 14 hari. Kita masukkan dahulu durationnya. Kerja-kerja butter 14 hari, floor finishing 14 hari. Okey, mengecat 7 hari, internal external. Wiring maybe 7 hari. Soket 7, piping 7 hari. Okey. Road and drainage 28, TMB water supply 14. Testing commissioning 3 hari. Project finish sebab dia milestone, jadi kosong. Ataupun TMB and water supply ni kita masukkan kosong. Kenapa kosong? TMB and water supply ni bukan kita punya scope, kerja-kerja bukan scope dia, bukan under kita punya lah. Kerana ini TMB and water supply ni orang TMB yang akan buat, dan juga orang SAJ ataupun water supply kan. Jadi kita letak milestone sebab bukan scope, di bawah scope kita. Milestone juga selain daripada start dan juga finish, third party job pun kita kena letak kosong, milestone juga, sebab itu bukan skop kerja kita, tetapi dia terlibat di dalam projek tersebut, seperti TMB dan juga water supply. So siap untuk estimate duration. Okey, sekarang ni kita akan susun ataupun plan. So sekarang ni
proses untuk plan. Macam mana kita nak aturkan kerja mengikut sekuen yang telah ditetapkan seperti mana dalam spesifikasi pembinaan ataupun plan. Okey. Baik, untuk kita menyusun ataupun activity sequencing ni, how to decide. Yang pertamanya macam saya cakap tadi, iaitu berdasar kepada pengalaman ataupun kita boleh refer method statement, drawing ataupun BQ. Okay, how to show the relationship or link for every task or activities. So dia ada dua method. Yang pertamanya adalah predecessor. Predecessor ni apa dia? Iaitu activity before ataupun kerja mesti mula atau siap sebelum kerja seterusnya bermula ataupun siap. Okey. Yang keduanya adalah successor. Successor adalah activity after. Kerja di mana bermula atau siapnya bergantung kepada mula atau siap kerja yang sebelumnya. Tak apa, ini memang pening sikit. Nanti kalau kebiasaannya kita akan menggunakan predecessor lah, maknanya activity before. Maknanya kerja kita, kata kerja A siap, so kerja B akan start. Ini predecessor lah, yang biasanya yang mudah kan. Kita akan ikut step by step lah. Aktiviti A siap, so kerja B akan mula. Ini adalah predecessor. Kalau successor, aktiviti B ini mesti start bergantung pada aktiviti A. Kalau aktiviti A tak siap, so aktiviti B tidak boleh dijalankan. Itu dia punya tu. Dia punya link. Untuk kita linkkan sequencing tadi ada dua method. Yang pertamanya predecessor, yang keduanya adalah successor. Tapi untuk mudahnya biasa kita akan pakai predecessor. Predecessor lebih mudah. Okay. So kita tengok kepada 4 type of relationship in CPN network. So dia ada 4 jenis relationship untuk kita linkkan sekuen kerja itu. Ada 4 type. Yang pertamanya adalah finish to start. Okay, finish to start. Okay, finish to finish. Okay, finish to start, finish to finish, start to finish, start to start. Okay, nanti kita akan tengok hubungannya macam mana. Okay. Okay, link. Okay, link ni apa? Hubungan atau hubungan suatu aktiviti memerlukan atau bergantung kepada siapnya aktiviti lain bagi membolehkan aktiviti tersebut mula. Aktiviti dan sub-aktiviti dihubungkan dengan menetapkan predecessor ataupun link. Okey, kita tengok kat sini untuk link tadi dengan lebih jelas. Kita boleh tengok dia punya diagram. Kalau finish to start, dia maknanya aktiviti A ni siap, barulah start aktiviti B. Maknanya finish activity A, start activity B. Finish to start ni biasanya dekat Microsoft Project dia akan default. Dia akan automatic adalah. Dia akan defaultnya adalah finish to start. Okey, untuk start to start maksudnya begini. Maknanya activity A dan juga activity B akan start sama pada tarikh yang sama. Itu maksudnya start to start. So kita akan link begini. So kita akan link seperti ini. Contoh kat sini, dinding 2 mula bina bila dinding 1 dah mula. Sama lah, dari start to start. Okay, manakala untuk finish to finish, okay, maknanya aktiviti A dan juga aktiviti B mesti siap serentak. Contohnya, pembinaan dinding 2 mesti siap bersama dengan dinding 1. Jadi mungkin dinding 1 dan dinding A dan juga dinding B ataupun dinding 1 dan juga dinding 2 ni perlu siap serentak. Mungkin nak pasang trusses tu di atas dinding tu kat situ kan. So kalau satu saja mungkin kerja-kerja lain tidak boleh berjalan. Dia perlu siap serentak. Siap serentak maknanya kerja lain akan boleh sambung. Kalau siap A saja, B tak siap, maknanya tak boleh jalan. Jadi kalau aktiviti begitu memerlukan siap itu sama-sama untuk kesinambungan kepada projek lain, perlulah kita menggunakan hubungan finish to finish. Kalau start to finish, so macam inilah start to finish. Okay, aktiviti A start, maka aktiviti start to finish. Aktiviti B tidak boleh siap. Aktiviti B tidak boleh siap sebelum aktiviti A mula. Okay, sesuai untuk
Pembelian batu bata. Contoh dia, pembelian batu bata bila perlu bayar dan sampai di tapak bina. So ini start to finish. Okey. Ini untuk lead and let time. Okey, kada lead. Okey, lead time mana awalkan kerja. Contohnya kerja tu awal 5 hari. Lead time. So maknanya lead time finish start tolak 5 hari. So dia akan jadi compress sebanyak 5 hari. Lapping lah 5 hari. Ni lead. Kalau lag maknanya dia akan tambah. Lead tolak, kalau lag tambah. Tambah 5 hari, so dia akan gap 5 hari kat sini. Okey, jadi itu untuk lead and lag time. Kita boleh tambah dan tolak dekat formula kat situ. Nanti kita akan tengok macam mana kita akan menggunakan link tersebut di Microsoft Project. Okey, so kita pergi kepada Microsoft Project. Okey, jadi kita akan sambung macam mana untuk kita linkkan kita punya aktiviti ini mengikut sekuen kerja. Okey, untuk memudahkan kita punya planning, biasanya kita akan menggunakan finish to start. Finish to start ni adalah satu kerja yang kebanyakan kerjanya finish to start. Kalau contohnya untuk penggunaan bangunan pun banyak kerja adalah finish to start. Okey, jadi kita akan banyakkan guna finish to start. Okey. So kita akan mulakan dengan performance bond. Okey, performance bond kita akan buat dekat dalam ni dulu. Untuk aktiviti finish to start ini saya punya kaedah lah. So tak kisah sebenarnya benda ni. Jadi kita pandai saja menggunakan dia punya formula tu. Okey, jadi saya akan tunjukkan dulu hubungan contoh di sini. Finish to start ni default kan. So kalau kita kat sini dia ada untuk establish and removal start office. Ini biasanya kita akan buat selepas daripada performance bond. Okey, contoh finish to start lah. Siap yang ini baru kita akan masuk ini. So kita akan masuk dekat predecessor, kita akan menggunakan method predecessor. Okey, kalau kita tengok kat sini row ini adalah row numbers 5. So kita untuk performance bond row nombor 4. So kita masukkan nombor 4 lah kat sini. Nombor 4. Okey, finish start. Okey, nombor 4 ni siap, baru akan start nombor 5. Itu maksudnya. So kita masukkan nombor 4 sebab apa? Sebab establish ini dia akan start selepas daripada performance bond. So kita akan enter. So dia akan jadi, nampak dia akan jadi macam ni jadi semacam sini. Maknanya performance bond dah siap, barulah akan pergi kepada establish start office di tapak kerja. Okey, itu adalah finish to start. Dia default sebab tu dah hilang FS di finish to start. Okey, kalau kita tengok start to start 4SS, apa akan jadi? Dia akan jadi macam ni. Akan jadi macam ni Apa lagi tadi? Start finish. Okey. Finish Okey, macam tu lah. Satu lagi start finish. Ada 4 dia hubungan kan. Start finish. Kita cuba kan. Tak boleh. Okey, dia macam ni. Start finish. Nampak? Ini biasanya untuk pembelian lah. Start finish ni. Macam tadi nota tadi kata adalah untuk pembelian. Okey, jadi untuk memudahkan kerja kita, biasanya kita akan menggunakan default dahululah. Contohnya performance bond, dah siap performance bond, baru kita akan masuk kepada kerja-kerja establish. So performance 4, so kita masukkan 4. Okey, 4 sebab performance bond ni 4. Okey, progress report. So kita masukkan selepas daripada performance bond juga 4. Alright. Land acquisition, pengambilan tanah akan masuk selepas daripada sama juga performance bond, so 4. Okey, site clearance. Site clearance akan bermula selepas kerja-kerja land acquisition. Land acquisition kita tukar kepada 3 hari lah 7 hari, boleh lah 7. So masukkan site clearance. Okey,
ataupun kat sini pun boleh link juga. Earthwork ni dilakukan selepas kerja-kerja net acquisition, itu 7. So masukkan 7. So dia akan pergi semualah kat situ kalau kita masukkan tajuknya kan. Okey, jadi so kita pergi site clearance. Site clearance kita akan buat kerja-kerja site clearance dahulu, barulah kerja-kerja excavation dan juga backfill akan berjalan. So untuk ini kita masukkan berapa? Nombor 9 kat sini. Ini kita pakai finish to start dahulu. Okey, kita pakai finish to start dan kita akan tengok tempoh keseluruhan itu melebihi 6 bulan atau tak. Kalau lebih 6 bulan, baru kita akan crashkan dia. Kita akan compresskan dia supaya kerja-kerja ini dapat disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Jadi dengan kita crash tadi, kita overlap, kita buat lag ataupun lapping ataupun leak and lag tadi. Jadi dia akan jadual tadi akan compress dan kita boleh menentukan resource. Kat manakah resource ataupun pekerja kita nak tambah pekerja dan sebagainya, kat mana kita nak letak, pada ketika mana kita nak import pekerja yang lebih ramai untuk siapkan kerja tersebut. Okey, so kita teruskan. Okey, dah siap cut and fill. So barulah kita akan masuk kerja-kerja piling biasanya. So kat sini 10. Okey, 10 ni kita buat finish to start semuanya. Okey, finish to start. Okey, untuk memudahkan ini, kita tukar kita punya schedule, ada punya skill untuk kita punya timetable, untuk kita punya schedule ini, dengan kita double klik kat sini. Saya ulang lagi sekali, double klik di sini. So dia akan ada time skill. Time skill ini kita akan tukar untuk yang ini, untuk memudahkan planning kita tukar kepada month, manakala untuk bottom tier kita tukar kepada weeks. So dia akan lebih pendek dan mudah untuk kita mengendalikan. Okey. So kat sini kita boleh view. Okey, right click. So pergi ke bar style. So kita boleh letak dekat summary. Pergi dekat text, summary, text, dekat sebelah kanan. Summary kita letak top lah. Top ni kita letak name. Kalau untuk task, kita ke sebelah kanan, kita akan letak name. Okey, name. So kemudian klik OK. So kita akan nampak tulisan di sebelah sini. Kita nampak dia punya sequencing kerja tadi. Mana kat sini selepas perform bond insurance, so barulah kita akan bina sub office, dan progress report dah start report kat sini. Land acquisition, selepas land acquisition barulah kita akan masuk kerja-kerja site clearance. Selepas site clearance, kita akan buat kerja-kerja excavation, kerja-kerja backfilling, cut and fill lah kat sini, untuk menyediakan platform di kawasan tersebut. Kemudian barulah masuk kerja-kerja piling. Selepas kerja-kerja piling siap, barulah kita akan pergi kepada building wood. Building wood maknanya kat sini building wood dia akan dijalankan selepas daripada piling wood. So kat sini kita masukkan berapa? 11. So 11. Semua kerja-kerja building wood akan bergerak ke depan. So, kenapa bergerak ke depan? Sebab kita menggunakan auto schedule. Kalau kita menggunakan manual, dia tidak akan bergerak. Sebab itulah untuk di peringkat planning, kita perlu memastikan task mode ini berada pada auto schedule. Saya ingatkan lagi sekali, pastikan task mode ini berada pada auto schedule untuk tujuan perancangan, untuk kita melihat sekuen yang tepat, yang betul, yang logik. Okey, jadi kat sini tadi selepas kerja-kerja piling, so kita akan masuk pada kerja-kerja structure. So kerja structure perlu dijalankan dahulu. So okey, superstructure akan bergerak. Selepas superstructure siap, so kita akan buat superstructure lah macam biasa, sebab sekuen untuk pembinaan ini mudah, dia finish to start kebanyakannya.
Kemudian baru kita akan masuk pada dah siap semua saja, baru kita akan buat roof. Okey, kat sini 15. Masukkan 15. So kita boleh nampak dia punya kerja-kerja ni tersusun mengikut sequence. Sebab ini satu unit. Kalau projek yang besar mungkin ada banyak unit. So kita kena buat zone, zone A, zone B, zone C. Tapi prosesnya berulang. Mungkin kita buat zone A dahulu kerjanya, zone dekat B tu lambat sedikit. Jadi pelbagai bergantung pada pengalaman kita lah untuk menguruskan penjadualan. Tapi basicnya beginilah. Basic untuk Microsoft Project ni, perancangan ni, inilah dulu. Kita buat yang single house dahulu. Mantapkan single house dahulu supaya kita boleh melakukan perancangan untuk projek yang lebih besar. Okey, jadi selepas siap ini, biasanya kerja-kerja architecture akan bermula selepas apa? Selepas roof lah biasanya. Kalau dah siap roof, baru kerja-kerja infrastruktur, kerja-kerja architecture akan bermula. Maknanya kat sini kita akan masukkan 16. Okey, kita masukkan 16. Okey, wall, kerja-kerja wall, floor finishing. Okey, jadi yang kat sini wall and floor finishing ni maybe boleh start sekali. Maybe dia boleh start serentak. So kita buat kat sini 18 SS. 18 SS boleh start. Jadi, untuk floor dan juga wall dan juga floor ni kerjanya tidak ada kait, tidak berkait. Mana dia boleh buat, mana wall boleh buat dulu ataupun floor finishing boleh buat. Boleh jalan serentak lah. Okey, silap lah, sorry. Dia kena wall dulu biasanya. Wall dulu sebabnya floor finishing nanti kalau kerja-kerja plaster dekat wall nanti akan mengganggu kerja-kerja lantai tadilah. Okey, tak apa, kita buat dekat sini finish lah. Kita buat dekat sini 18 saja. 18. Okey. Dah siap wall, dah siap floor, baru kita dah siap. Biasanya untuk cat ini dah siap wall lah. Untuk kerja-kerja cat ni selepas wall. Wall tadi 18. Macam tu. Untuk mengecat internal dan external ni, kita boleh cat start to start ataupun finish to start. Finish to start tidak ada masalah. Yang di sini ya. Tak apalah, kita buatlah start to start. 21 start. Okey. Macam tu lah. Alright. Okey, kita tengok kerja-kerja elektrikal ni, mekanikal ni nak start pada ketika bila? Biasanya akan start pada kerja-kerja dinding siap lah biasanya. Sebab pelak dan juga wiring tu biasanya dalam dinding. So kita akan masukkan 18. Di sini kerja-kerja mekanikal dan elektrikal kita masukkan 18. Maknanya selepas kerja-kerja dinding dah siap, so kerja elektrikal dah boleh masuk. Kerja elektrikal dah boleh masuk. Okey, sebelum cat lah. Sebelum cat, mengecat ini perlu dijarakkan lagi. Sebab kena buat elektrikal dulu. Gitu kena buat elektrikal dahulu. Jadi kerja-kerja painting ini perlu diubah. Kita kena letak selepas kerja-kerja elektrikal siap lah. Maknanya kat sini lah, maknanya kerja-kerja elektrikal dan juga plumbing siap lah sepatutnya. Kerja elektrikal lah kita buat dekat soket ni. Soket ni berapa? Soket ni 26. So masukkan dekat painting work ni 26. Dia akan jarak sedikit. Okey. Jadi elektrikal ini biasanya dah wall dah siap. Kerja wiring akan jalan. Wiring dan juga soket. Dah masuk siap wiring, baru boleh buat pasang switch. Okey, jadi kat sini jadi 25. Okey, nampak? Dia akan bergerak. Begitulah, auto lah, dia akan bergerak. So plumbing boleh jalan. Piping semua ini
selepas kerja-kerja, kita buat selepas kerja elektrikal lah selepas kerja-kerja wiring lah kat sini 25. Plumbing ni kita buat pada 25. Piping dan juga sanitary, so yang ni kita buat 28. Okay, alright. Piping and sanitary features. So mengecat ini juga kita boleh sambungkan dekat, kalau paling panjang kat sini kita sambungkan juga dekat sini 28. Dia boleh masukkan dua kerja. Painting ni 29 dekat sanitary features 29. So masukkan 29 dekat mengecat, sebab ngecat kita kena last kali. So ini masukkan koma 29. Dia akan jarak lagi lah. Maknanya mengecat ni selepas siap sanitary features, so dia akan cat. Dia akan cat dalam dan luar. Okey, jadi ada lagi. Kemudian dah siap mengecat semua, barulah kita akan pergi paling lambat sekali cat lah. So kita akan sambung dekat infrastructure. Infrastructure akan start pada external painting siap. Okey, dah siap yang ni, iaitu pada 22. So kat sini letak 22. Kita akan pergi ke depan. Kita akan pergi ke depan infrastructure. Kemudian TMB and water supply, road and drainage. TMB and water supply ni boleh jalan. So okey, selepas lah kita buat 31 31 TMB water supply. Testing and commissioning, kita tengok paling lambat sekali mana, dekat selepas daripada TMB lah kat sini. So yang ni akan jadi 32. Okey, kemudian finish selepas daripada test, ada 33. So sekuennya kat sini dah siap. Sekuen kerja kita dah siap, tetapi sekuen kerja ini finish to start saja, menggunakan finish to start dengan lebih mudah ya, berturut. Okey. Okey, tetapi kalau kita tengok kat sini, tempoh siap kerja itu pada 26 hari bulan November. Tempohnya ada, kita nak tempoh dalam masa 6 bulan. Mana dah lebih daripada tempoh yang telah ditetapkan. Jadi apa perlu buat di sini? Kita perlu kompreskan kita punya jadual itu dengan menggunakan lead and lag time tadi. Kita kompreskan jadual tersebut. Okey, so bagaimana untuk kompres? So saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, jadi kita akan sambung untuk kompreskan jadual kita, supaya yang mana tempoh tadi kita nak selama 6 bulan. Tapi sekarang ni setelah kita dah masukkan dia punya link, dia punya sekuen tadi, dan juga dengan duration kita, yang estimation duration kita tadi, menyebabkan lebih daripada 6 bulan. So maybe kita boleh macam mana kita nak compress, sama ada kita menggunakan leak ataupun lag time, ataupun kita boleh pendekkan duration tersebut lah. Kita pendekkan duration, tetapi kita tambah source, kita tambah dia punya resource. Bukan kita tambah dia punya resource, supaya kerja itu boleh dijalankan dengan tempoh waktu yang pendek. Okey, contoh di sini kita boleh revise balik. Ini sekarang ni adalah peringkat perancangan. So kita revise balik, maybe ada terlampau over, kita letak dia punya tempoh. Contohnya road and drainage ini 28 hari. So maybe kita boleh pendekkan kepada 14 hari. Pendekkan dulu yang mana yang rasa panjang, pendekkan. So dia akan jadi kat 9 hari bulan 11. Masih lagi panjang. Kita nak pada bulan 9, maksudnya ada sebulan lebih. Kita nak pada akhir bulan 9. Bulan 9 berapa bulan? Bulan 9 ni September, mana 30. Kita nak pada 30 September. Finish itu pada 30 September. Macam mana nak buat? Yang pertama sekali kita akan letak, kita klik kat sini pada last kali, task paling akhir. Klik ni, kemudian right click. So kita pergi dekat
pergi dekat information, kemudian pergi dekat advance, kemudian kita akan masuk deadline. Deadline kita adalah yang kita tadilah, berapa 6 bulan tadi, berapa pada jatuh pada tarikh yang keberapa, iaitu pada 30 September. Kita masukkan 30 September, kena klik OK. So kita akan nampak kat sini, nampak ada satu anak panah hijau. So maksudnya kerja tadi sepatutnya berakhir di sini, tapi kita dah lebih, kan? Jadi kita perlu kompreskan kita punya jadual. Jadi untuk itu kita melihat dahulu, mungkin kita boleh kurangkan duration pada kita boleh tengok satu persatu, revise balik apakah yang kerja yang terlalu panjang. Macam performance bond ini maybe kita letak 5 hari lah, 5 hari. Okay, kemudian land acquisition ini pun 5 hari. Okay, set clearance ini terlalu banyak ni, 14 hari. Dia ni untuk kita letak dalam 7 hari, 7 hari pilot work. Okay, so kita tengok finishnya bila, pada 27 bulan 10. Kita nak pada 30. So masih banyak lagi. Okay, structure 28. Okay, roof trusses. Okay, trusses wall 14. Cat, wiring. Okay, kita tengok dia punya sequence-nya. Mengecat ini okey. Jadi tempoh masa masih banyak lagi di sini. Okey, jadi barulah kita akan pergi kepada leak. Leak, kita nak leakkan dia. Yang mana tadi, ingat tadi leak tu perlu ditambah tolak. Leak kena tolak. So kat sini untuk kerja-kerja substructure, sebenarnya substructure ni perlu didetailkan lagi, kan? Maknanya untuk superstructure dan juga substructure, kalau dah siap tu, maybe kita boleh jalan di bahagian blok tu, boleh buat lah, kan, tiang, kan? So kita boleh leakkan di sini sebanyak di antara substructure dan juga ataupun roof lah, kita buat kat sini. Dekat roof ni kita boleh jalan seminggu awal. Pada sebelum ini dah siap, superstructure siap, kerja-kerja roof ni boleh dijalankan seminggu awal untuk dari segi untuk pemasangan, fabrication di tapak tu lah. Dia akan pasang dahulu dia punya truss di bawah, kemudian dia akan angkat lah, dia punya truss tu dia akan pasang dulu dan akan angkat dengan crane dekat atas beam, roof beam. So kat sini kita boleh lapping kan dia. Jadi kita boleh buat tolak daripada 15 hari, daripada 14 hari tadi kita boleh buat 7 hari lah, 7 hari, tolak 7 hari separuh. Okey, kena tolak, kena buat kat sini finish start lah. Finish start 7 dah. Okey, so dia akan jadi lapping macam ni. So ini kita panggil leak time. So kita tengok dah berapa, dah siap pada 19 bulan 10. Tak boleh lagi, kita nak press lagi, compress lagi. Okey, kat mana lagi yang boleh compress? Untuk wall dan juga floor finishing ni mungkin boleh, ini berapa hari, 14. So kita akan lapping 7 hari juga kat sini. Finish start tolak 7 separuh. Okey, wall dah siap separuh, ini baru boleh jalan dah kat situ. Tetapi dia tidak memberi kesan lah kepada ini. Ada kesan tak? Okey, root tadi 14 hari. Okey, sini ada berapa lagi, kita lappingkan dia. Wall architecture ni, kerja architecture ni kita boleh tolak lagi. Kita tolak dalam 3 hari. Boleh tak? Tak masukkan finish start, finish start tolak, masukkan. So tinggal sedikit lagi, masih lagi lebih.
masih lagi lebih. Untuk cat ni kita letak 7 hari So kita pendekkan lah jadi 5 hari saja cat. Untuk mencat ni 5 hari boleh cepat lah. 5 hari. Okey, masih lagi 13. Masih panjang lagi di sini. So terpaksalah kita pendekkan di. Untuk piling work ni mungkin dah boleh start ni kat sini, mungkin sebelah sana dah siap. So kita boleh jalan dahulu kerja-kerja piling di sebelah yang dah siap tu lah kan. So kat sini kerja-kerja ni 14. Kita kata masukkan separuh finish start, tolak 7. Alright. Okey, tinggal sedikit lagi, bukan dalam berapa hari Okey, tinggal sedikit saja lagi. Okey, kalau sedikit maknanya kerja-kerja road and drainage ni kena cepatkan lah. Kerja-kerja road and drainage ni 14 hari ni sikit-sikit dah ni. Kita lepin dekat sini lah. Substructure ni kita buat awal. Superstructure ni akan persiapannya akan bergerak awal pada finish start tolak 3 hari. Dia tolak 5 hari lah, seminggu awal. So pergi di sini. Okey, 20 maknanya kat sini kurang pula. Yang hijau ke depan, jadi kena tambah lagi. Kita ajar kat sini lah. Sini jadi 4 hari, cuba 4 hari saja. Okey, kita tengok balik. Okey, ngam. So maknanya dia akan berakhir pada dekat sini. Start dengan finish ni. Okey, start pada 1 bulan 4 2020 dan kerja akan berakhir pada 30 bulan 9 2020. Maknanya inilah cara untuk kita planning dalam masa tempoh yang telah ditetapkan. Itulah kaedah yang saya tunjukkan, yang saya gunakan untuk kita membuat satu perancangan. Okey. Sebelum kita tamatkan sesi ini, saya akan tunjukkan satu lagi recurring task. Saya belum tunjukkan recurring task ini. Biasanya kita masukkan dekat progress report. Progress report ni biasanya dia sepanjang tiap-tiap bulan kena hantar progress report kan. Jadi kalau kita buat kat sini, jadi dia perlukan recurring task ni, maksudnya sesuatu kerja yang berulang, continuous, tetapi tidak memberi kesan kepada tidak memberi kesan kepada kelewatan ataupun kerja lah kan. Jadi tidak ada kaitan dengan kerja tersebut. Dia hanya laporan, report kan. Kerja tiap-tiap minggu, kerjanya continuous, tapi tidak ada kesan kepada, kalau kita tak buat pun tak lambat. Dia punya tu, tapi dia perlu masukkan. So macam mana nak buat, kita boleh guna recurring task. So recurring task macam nak buat. So highlight di sini progress report. So kita pergi dekat so sekarang ni kita akan buat recurring task. Kita pertamanya kita akan highlight di sini. Dekat progress report ni kerja yang memerlukan recurring task. So pergi dekat task, kemudian awak cari task. Kat sini klik, so dia akan ada recurring task. Klik pada sini. So kita akan masukkan di sini progress report. Progress report, masuk kat sini progress report. Kita nak buat dalam weekly ke monthly lah biasanya, sebulan sekali. Kemudian first lah kan, pada hari tadi hari Ahad cuti, maknanya hari Isnin lah. Hari Isnin, Monday, setiap first Monday. Awal bulan lah biasa kita akan meeting kan. Biasa awal bulan, sebulan sekali. Kemudian kita akan masukkan
dia punya N by 30 bulan 9 2020. Okey, betul tadi. So kita klik OK. So dia akan ada selama 6 bulan. Saya nampak ni progress report 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi untuk yang progress report yang lama ini kita perlu delete. Klik kat sini, right click, kemudian kita akan delete. Jadi kita dah ada progress report. Cuma kita kena link balik progress report tadi. Progress report tadi akan start selepas performance bond. Performance bond ini 4. So kita masukkan balik 4. Masukkan balik 4. Okey, dia tidak ada masalah itu. Jadi okey, recurring. So apabila recurring task, dia akan ada titik-titik gini. Dia apabila macam ni, di sepanjang tempoh tu ada program report. Okey, jadi dia akan mana apabila kita run critical path method dekat recurring task ni, dia tidak akan jadi critical activities. Tidak akan jadi aktiviti yang kritikal. Sebab sedang apa yang kritikal je kan, buat report. Tak siap report tidak ada tak kritikalnya. Cuma kita tidak dapat mengetahui progress sahaja, tapi kerja itu berjalan. Okey, itu adalah recurring task. Okey, saya rasa untuk sesi ini saya rasa dah boleh. Saya rasa kita start daripada masukkan WBS, masukkan duration, masukkan dia punya link, dah belajar macam mana kita nak buat crash, kita nak compresskan kita punya jadual, macam mana kita nak sesuaikan jadual kita seperti mana peruntukan masa yang telah diberikan. Contoh jadi 6 bulan, macam mana kita nak planning kita punya jadual tu betul-betul 6 bulan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. So saya harap semua boleh mencuba dan ikut saja video saya ini, insya-Allah anda akan dapat skill bagaimana untuk menggunakan Microsoft Project untuk kita menyediakan planning dan juga scheduling sesuatu projek. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.